Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Amma ba'. Alhamdulillah. Apa khabar kamu semua murid-murid? Ahmad, kamu apa khabar? Abu, kamu apa khabar? Macam mana cuti sekolah kamu? Ada baca buku ke hanya makan tidur? Okey, Ustaz harap pada waktu cuti sekolah yang lalu kamu melakukan aktiviti yang berfaedah. Baik. Sebelum Ustaz meneruskan lagi pembelajaran kita di dalam kelas, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Boleh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'. Baik. Kenapa Ustaz tengok macam ada kawan kamu yang tidak hadir? Mana Aisyah? Mana Ainul? Masih lagi dalam keadaan bercuti rasanya. Okey, murid-murid semua, untuk makluman kamu, pada hari ini kita akan belajar tentang tajuk baru, bidang baru. Ya Ahmad, kamu nak tanya apa? Ya, kita akan belajar tentang tajuk baru dan bidang baru, iaitu pada hari ini Ustaz akan mengajar kamu bidang adab. Dekat depan ni Ustaz ada sediakan bidang adab, iaitu tajuk dia berjual beli dengan berhemah. Okey. Sebelum tu, kamu semua harus mengeluarkan buku teks kamu. Buku teks Pendidikan Agama Islam tahun 5. Okey, cuba buka muka surat 166. 166, iaitu tajuk berjual beli dengan berhemah. Okey. Ustaz nak tanya Abu. Satu soalan. Ustaz bagi situasi dia begini. Pada waktu cuti yang lalu, Ustaz telah pergi ke kedai buku ataupun Ustaz telah pergi ke Popular. Ustaz membeli. Ustaz pergi Popular dan Ustaz dapat yang ni. Apakah maksudnya? Abu. Ustaz membeli. Ya, betul. Ustaz membeli. Ustaz membeli. Harga di sini ditulis RM25. Aisyah. Ustaz nak tanya Aisyah pula. Dekat tangan ni Ustaz pergi kedai buku. Ustaz dapatkan ni. Apa maksud dia? Ya, sama juga dengan jawapan seperti Abu tadi. Ustaz membeli dengan harga RM28 sahaja. Okey. Ini sebagai contoh mukadimah untuk Ustaz menerangkan lebih lanjut tentang tajuk yang akan kita pelajari. Okey, dengar sini baik-baik murid semua. Sebelum Ustaz menerangkan dengan lebih lanjut, untuk tajuk berjual beli dengan berhemah, bidang adab, apa yang kita akan pelajari pada hari ini adalah yang pertama, objektif yang pertama, murid dapat menyatakan pengertian jual beli dan hukum berdasarkan dalil nakli. Yang pertama, kamu akan dapat tahu tentang pengertian jual beli dan hukum berdasarkan dalil yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, murid akan dapat menerangkan adab berjual beli, iaitu kamu dapat menerangkan adab-adab ketika berjual beli. Yang ketiga, murid dapat menganalisis kepentingan beradab ketika berjual beli. Kepentingan beradab ketika berjual beli. Dan yang terakhir adalah murid dapat mengamalkan adab berjual beli
yang menepati hukum syarak secara beradab dan istiqamah. Sebab apa menepati hukum syarak? Sebab kita di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, Ustaz nak menekankan adab-adab mengikut syarak-syarak yang diberikan, dilandaskan di dalam Islam. Okey. Sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut, Ustaz nak kamu menonton video ini dulu bagi faham. Dengar baik-baik. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah, terus bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai adalah pasar, swalayan, toko, dan warung. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari segala penjuru. Barang yang dijual di pasar adalah kebutuhan sehari-hari, misalnya beras, minyak, telur, sayuran, buah-buahan, dan pakaian. Pasar ada 2 jenis, pasar tradisional dan pasar modern. Okey. Ahmad, apa yang kamu dapat perhatikan melalui video ini? Ya, betul. Dia menerangkan tentang maksud berjual beli, iaitu pengertian. Bagus, Ahmad. Okey. Baik murid-murid, berdasarkan video yang Ustaz telah tunjukkan kepada kamu, untuk pelajaran kita pada hari ini berjual beli dengan berhemah, Ustaz ada tulis di papan whiteboard di depan, iaitu apa yang Ustaz nak kamu fokuskan. Yang pertama adalah pengertian jual beli. Yang kedua, dalil nakli, iaitu dalil-dalil daripada Al-Quran. Dan yang ketiga adalah hukum jual beli. Baik, cuba kamu lihat buku teks kamu. Buku teks kamu muka surat 167. Buku teks kamu 167. Okey. Cuba tengok di dalam kotak.
bagaimanakah cara untuk menjadi pembeli dan penjual yang berhemah? Siapa boleh jawab? Bagaimanakah cara untuk menjadi pembeli dan penjual yang berhemah? Ya, bersikap baik. Bagus. Okey, kita tengok pada pengertian. Pengertian jual beli. Pengertian jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek, harta ataupun manfaat. Okey. Pengertian jual beli bermaksud, sebagai contoh, apabila kita pergi ke kedai runcit membeli coklat, kita akan membayar sejumlah wang kepada tuan kedai dan kita akan mengambil coklat. Itu maksudnya coklat itu akan menjadi hak milik kita, yang asalnya hak milik kedai, dan lepas kita membayar duit, coklat itu akan menjadi hak milik kita. Itu maksud dia. Akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek harta ataupun manfaatnya. Okey, apa dalil mengatakan boleh berjual beli? Di dalam Al-Quran, kamu boleh buka kitab Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat yang 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu bai' wa harrama riba. Wa ahallallahu bai' wa harrama riba. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Baik anak-anak, boleh kamu sebutkan sama-sama dalil nakli di dalam Al-Quran? Sama-sama, Ustaz nak semua sebut sama-sama. Ikut Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu bai' wa harrama riba. Baik. Soalan yang seterusnya. Apakah hukum jual beli? Siapa yang boleh jawab? Ya, Aisyah. Wajib? Salah. Siapa lagi nak cuba? Abu? Sunat? Salah. Tidak tepat lagi, Abu. Okey. Dengar baik-baik, Ustaz terangkan. Hukum jual beli, di dalam buku teks kamu mengatakan jual beli adalah harus. Harus. Apa maksud harus? Harus ni, harus bermaksud apabila kita buat, kita dapat pahala. Ustaz, kalau saya tak buat, kalau kamu tak buat, tak dapat dosa, tidak dapat apa-apa. Maksud harus, kalau kita buat, kita melakukannya, kita akan dapat pahala. Kalau kita tak buat, kita tidak melakukannya, kita tidak ada dapat apa-apa. Tidak dapat dosa pun tidak, apa tak dapat. Okey. Okey, jual beli adalah harus selagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan oleh syarak serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharapkan oleh syarak. Okey, Ustaz nak tanya Ahmad. Ahmad, kamu pergi contoh. Ustaz kata contoh, bukan Ustaz kata kamu pergi membeli. Ustaz kata contoh. Ataupun kita ambil lah orang lain.
kita ambil murid kelas sebelah. Amirul. Amirul telah disuruh oleh ayahnya untuk membeli membeli sebotol arak. Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab apa? Sebab apa tak boleh? Sebab yang tadi Ustaz dah terangkan di dalam buku kamu, hukum jual beli adalah harus. Dia ada lagi, ada harus selagi mana memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharapkan oleh syarak. Arak tu haram ke halal? Haram. Jadi boleh ke tak boleh? Tidak boleh. Okey. Yang harusnya apa dia? Membeli benda-benda yang dibenarkan oleh syarak. Seperti apa? Membeli makanan, membeli minuman, membeli pakaian, benda-benda yang selagi mana tidak bertentangan dengan hukum syarak. Yang tidak boleh, contoh, Ustaz bagi contoh, membeli arak, membeli dadah, membeli pistol untuk membunuh orang, membeli pisau untuk mencederakan orang, tidak boleh. Okey, jelas? Cuba buka muka surat sebelah. Okey, buka surat 168. Kita akan pergi ke bahagian yang seterusnya, iaitu adab penjual dan adab pembeli. Okey, yang nombor 4. Adab penjual. Nombor 5. Adab pembeli. Okey. Ingat lagi tak apa maksud adab yang Ustaz terangkan sebelum ni? Okey, ingat sampai bila-bila. Adab bermaksud sesuatu yang kita buat, benda-benda yang baik sahaja. Kalau yang benda yang tidak baik, yang buruk, itu bukan dinamakan adab. Jelas? Okey. Adab penjual. Yang pertama, mesra dan mudah senyum. Mesra dan mudah tersenyum. Contoh, situasi. Ya encik, apa yang saya boleh bantu? Encik nak membeli apa? Itu adab penjual. Yang kedua, jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Seorang penjual kalau ingin menjual barang mesti jujur. Mesti jujur di dalam perniagaan. Kalau timbangan pembeli tu nak membeli beras 1 kilo, jadi penjual mesti menjual beras 1 kilo. Tidak boleh kurang. Ya Bu, kamu nak tanya apa? Kalau pembeli itu membeli beras 1 kilo tapi penjual bagi sekilo lebih, boleh. Dekat sini boleh. Kalau kata pembeli nak membeli beras 1 kilo, penjual boleh melebihkan tapi tidak boleh mengurangkan. Kalau kurang, berdosa. Kalau lebih, dapat pahala. Lebih tu dikira sedekah. Okey, yang ketiga, menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Okey, seorang penjual mestilah menjual barang yang baik, berkualiti, tidak menjual barang yang haram seperti arak, dadah dan sebagainya. Okey. Yang keempat, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Pembeli itu datang membeli di kedai kita.
Jadi kita ucapkan apa? Terima kasih, datang lagi. Itu adalah antara adab-adab yang perlu ditonjolkan oleh seorang penjual. Dan yang seterusnya, nombor 5, sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Mesti bersikap sabar. Tak kala orang datang membeli kedai kita, tanya ni, tanya itu, tanya ini, tanya itu, kita nak marah. Kamu nak beli ke tak nak beli? Itu adab ke tidak beradab? Ya, kalau kita marah pelanggan kita, itu namanya tidak beradab. Sebab apa? Ustaz dah bagi tahu daripada dulu lagi. Adab ini adalah sesuatu benda yang baik sahaja. Okey, yang nombor 6, tidak memonopoli barang untuk dijual dengan harga yang tinggi dan hanya mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Okey, apa maksud dia? Maksudnya kita tidak memonopolikan harga. Mana kata kalau kita sebagai penjual, kita membeli kepada pemborong harga RM1, kita boleh mencari keuntungan, tapi tak bolehlah sampai melampau-lampau. Kita bolehlah jual RM1.50, kita ambil untung 50 sen sahaja. Janganlah sampai kita beli pada harga RM1, tapi kita jual pada harga RM100. Kesian dekat pembeli nanti. Okey, yang ketujuh, mengelakkan elemen riba. Mengelakkan elemen riba. Maksudnya apa? Kita tidak boleh menambah-nambahkan di dalam kita punya barangan, harga barangan. Contoh, Abu datang ke kedai Ustaz untuk membeli roti, tapi Abu tak bawa duit yang cukup. Harga roti RM1, Abu bawa 50 sen saja. Ustaz kata ke Abu, Abu, kamu bayar dulu 50 sen. Minggu depan kamu kena bayar lagi RM1. Ada penambahan. Riba ni adalah penambahan. Tidak boleh ada unsur riba di dalam urusan jual beli. Okey, selesai. Jadi ada berapa adab penjual? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita tengok pula yang bahagian keempat, adab pembeli. Tadi kita cerita adab penjual, sekarang kita cerita adab pembeli. Apa adab seorang pembeli? Yang pertama, berkomunikasi secara baik. Mestilah bercakap benda-benda yang baik, bertutur dalam keadaan yang baik, yang sopan. Assalamualaikum, ada ke jual beras? Contoh, tak boleh dah datang kedai orang, "Oi bos, hang jual apa?" Tak boleh. Mesti bercakap sesuatu yang baik-baik sahaja. Yang kedua, tidak